billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaddan mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, kata oleh Muhammad, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah orang-orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Yang bermaksud, tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku, kata Nabi, lebih dikasihi, melebihi kasihnya pada anak ayahnya, melebihi kasihnya pada anaknya, dan melebihi kasihnya pada manusia semuanya. Yang mati silakan tuan-tuan imam, tuan Bilal, tuan Siap, pengurusi masjid, datang kawasan masjid, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, sekali lagi tuan-tuan, kita dapat bersama pada malam ni untuk kita sambung kitab solat Nabi sahih di muka surat berapa tu? 324 kan? Betul lah? Ha? Perenggan pertama Al-Hafiz Ibn Hajar, betul kan? Maaf batuk kan, demam hari tu. Jadi Al-Hafiz Ibn Hajar Haytami, salah seorang pada ulama fiqh Syafi'i, ketika menjelaskan hadis tersebut muka surat 457 juzuk yang keempat. Hadis mana tu? Hadis berkenaan dengan ruqyah kan? Ruqyah maknanya dibenarkan ruqyah dibenarkan menjampi dengan menggunakan suratul Fatihah. Mana dinyatakan bahawa hadis ini mengisyaratkan bahawa dibolehkan berijtihad. Dibolehkan berijtihad sekiranya tiada nas secara jelas. Ini nak menyatakan dibolehkan ijtihad lah. Muaz bin Jabal ketika dilantik sebagai gubernur di negeri Yaman, tersilap saya, ketika dilantik sebagai gubernur, maka Nabi bertanya kepada dia, ya Muaz, dia kata, dengan apa kamu berhukum? Nanti kamu akan menjadi gubernur, kamu jadi orang hebat, jadi ketua di sana. So kalau ada masalah orang nak rujuk, so dengan apa kamu nak berhukum? Maka dia menjawab, aku berhukum dengan kitab Allah. Hukum dengan kitab Allah. Sekiranya tiada dalam kitab Allah, sekiranya masalah tu kamu tak jumpa dalam kitab Allah, dengan apa kamu berhukum? Aku berhukum dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya tiada dalam sunnah Nabi, dengan apa kamu berhukum?
Maka aku berhukum bira'yi. Ra'yi mana pendapatku lah. Pendapatku atau ijtihad dia sendirilah. Jadi kemungkinan besar benda tu tak ada lagi, tak wujud lagi sebelum tu, masalah tu. Jadi dia berhukum dengan ijtihad dia sendirilah. Bira'yi mana pendapat dia atau ijtihad dia. Pendapatnya yang bukan orang kata semata-mata pendapat, tapi berdasarkan pada hujah jugalah. Adalah orang kata logik dia kenapa dia hukum begitu, macam tu. Kerana dia termasuk dalam sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi hadis ini mensyaratkan bahawa dibolehkan berijtihad sekiranya tiada nas secara jelas. Ia juga menunjukkan wujudnya keagungan Quran pada pemikiran para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, khususnya surah Al-Fatihah. Khususnya kelebihan surah Al-Fatihah bolehlah tuan-tuan gunakan untuk menjampi meruqyah, kerana kat situ pun ada juga kandungan doa-doa lah. Dan juga dalam kata dalam Al-Fatihah pun ada disebut tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Ta'ala yang Maha Pemurah lagi penyayang. Dalam ayat juga ada sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta pertolongan. So kat situ pun ada kita minta pertolongan lah kepada Allah Ta'ala, kerana setiap penyakit itu daripada Allah, dan kembalinya yang menyembuhkan ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita usahalah untuk kita baik, kita pulih dan sebagainya. Penting ada usaha dan ikhtiar lah, macam tu. Nabi bersabda likulli da'in dawa, likulli dawa, setiap penyakit tu ada ubat, illa sam, kecuali mati ya. Mati tak ada ubat. Baik. Sebahagian daripada kita juga membacakan Fatihah kepada mayat setelah mereka berdoa. Mereka membaca, kami menghadiahkan pahala ke hadrat Nabi kami yang mulia dan orang-orang yang telah meninggal dunia. Nampak? Orang meninggal dunia daripada keluarga kami dan keluarga kamu. Al-Fatihah. Kita niatkan khususan ala hazil mayyit, khususan ala hazil ruh. Niatlah kepada roh si mati, si orang yang telah meninggal ni, mudah-mudahan pahalanya sampai insya-Allah. Dan dalam kitab At-Tazkirah, dalam kitab At-Tazkirah fi ahwalil mauta wa umul akhirah, sekarang Imam Qurtubi, di mana Imam Qurtubi juga memasukkan dalam kitabnya berkenaan dengan cerita mana orang-orang yang masih hidup ni membaca suratul Fatihah atau apa surah lah, dihadiahkan kepada arwah si mati, orang yang telah meninggal dunia. Maka segala pahala-pahala orang yang membaca itu diumpamakan seperti nur, seperti cahaya yang berada dalam talam. Atbaq ni talam lah. Jadi cahaya-cahaya yang ada dalam talam itu diberikan kepada orang-orang yang diniat oleh orang yang hidup. Orang ini orang yang hidup. Jadi orang yang mati dalam kubur tadi, mereka akan, roh-rohnya akan keluar untuk mengutip pahala-pahala yang telah dihadiahkan kepada mereka. Kalau seandainya tiada siapa menghadiahkan mereka, jadi mereka pun sedih kan, kesian kan, kecewa macam tu, tidak ada siapa yang menghadiahkan pahala pada mereka lah. Sedangkan saudara mara, roh-roh yang telah meninggal dunia, ada orang yang menghadiahkan pada mereka. Jadi mereka mengutiplah pahala-pahala itu bukan seperti nur ataupun cahaya yang berada dalam talam-talam yang dihantarkan kepada mereka. Disebut dalam kitab Imam Qurtubi. Baik. Adapun mereka membaca ungkapan yang hampir sama seperti di atas. Perbuatan ini atau tahlil merupakan sesuatu yang baik. Dan ada keterangan yang sahih mengenainya. Dibolehkan tahlil lah. Yang tak boleh ni Wahabi je. Wahabi ni tak kata tak sampai pahala gitu. Tak sampai pahala dan benda tu tak ada pun.
Nabi tak ada buat lah, macam-macam lah alasan dia macam tu. Sedangkan kita dalam kita di Nusantara ni, di tanah Melayu ni, memang daripada dululah para ulama membolehkan dan sampainya pahala sedekah yang kita niatkan untuk kepada semati itu. Betul. Baik. Kemudian Abdurrahman bin Ala bin Lahlaj an Abdurrahman bin Ala bin Lahlaj an Abi qala li abi ya bunayya iza ana mitu fa alhidni fa iza wada'tani fi lahdi faqul bismillahi wa ala millati rasulillah summa sannu alayya atrab sanna summa ikra inda ra'si bi fatil baqarah wa khatimiha fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu zalika. Terimakan daripada Abdurrahman bin Ala bin Lahlaj daripada ayahnya menyatakan, dia kata apa, ya bunayya, wahai anakku, iza ana mitu fa alhidni, apabila aku mati maka masukkan aku ke dalam liang lahat. Fa iza wada'tani fil hadi, apabila engkau letakkan aku dalam liang lahat, fakul, maka hendaklah kamu baca bismillah, dengan nama Allah, wa ala millati rasulillah, dan di atas agama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Millah ni agama lah. Summa sannu alayya turab, sanna, kemudian tuangkan tanah atas kuburanku. Timbunkan tanah lah. Summa sannu alayya turab sanna, kemudian timbuskan atasku tu tanah akan sebagai timbus. Summa qra' inda ra'si, kemudian baca oleh kamu di sisi kepalaku, bi Fatihatil Baqarah, dengan pembulaan suratul Baqarah, wa khatimihi wa khatimiha, wa khatimiha mana, dan penyudahnya suratul Baqarah, mana pembulaan suratul Baqarah dan kesudahannya di ujung ayat lah kan. Ujung ayat tu amalan Rasul tu lah, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Fa inni sami'tu Rasulullah yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ataupun berkata, zalika, demikian. Zalika, demikian tuan, masya-Allah. Baik. Kemudian nombor 20 bawah, hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Muqlid Al-Asal Ad-Dawri. Beliau menyatakan telah menghadiskan kepada kami oleh Sulaiman bin Buhaihi. Telah menghadiskan, mana menghadis menceritakanlah pada kami Salam bin Sulaiman. Telah menghadiskan pada kami oleh Qais daripada Abi Ishaq, daripada Al-Haris, daripada Imam Ali bin Abi Talib, berbunyi, setiap doa itu terlindung sehingga dibacakan selawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini kelebihan selawat pula lah. Hadis ini riwayat oleh Dailami dalam Musnad Al-Firdaus, berbunyi, telah mengkhabarkan kepada kami ayahku, menceritalah, telah menceritakan kepada kami oleh ayahku, telah menghabarkan kepada kami oleh Yusuf bin Khatib dan Ibnu Al-Qasim Al-Murabi. Keduanya telah berkata, telah menghadiskan kepada kami Ahmad Al-Fardi, telah menghadiskan kepada kami oleh Usin bin Yahya bin Abbas, daripada Al-Hasan bin Irfah, daripada Walid Al-Bakir, daripada Salim bin Harar, daripada Abu Ishaq, daripada Al-Haris, daripada Ali. Beliau memarfu'kan derajat hadis marfu' lah. Hadis yang disandarkan kepada Nabi lah, dia dimarfu'. Dia kata apa? Tidak ada satu doa pun antara langit dan bumi itu terlindung sehingga diucapkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli keluarganya. Apabila selawat dilakukan, maka hijab itu terbuka, maka doa pun masuk. Ini kelebihan selawat lah. Mana sebelum kita berdoa tu sebaiknya kita berselawat kepada baginda Rasulullah.
kita pujian pada Nabi dan selawat. Tetapi apabila selawat tidak lakukan, maka doa itu kembali lagi. Semana kalau tidak berselawat, maka doa itu kembali semula. Dan diriwayatkan daripada Abu Syekh berbunyi, telah menghadiskan kepada kami Muhammad bin Sahal, telah menghadiskan, haddasana dalam biasalah kalau kadang-kadang dalam hadis kerana ada sebut mulaan haddasana, mana menghadiskan, menceritakan kepada kami oleh Abu Mas'ud, telah menghadiskan kepada kami Ibnu Asfahani, telah menghadiskan kepada kami Abdul Rahim bin Sulaiman, daripada Abdul Karim, daripada Abu Isa, daripada Al-Haris, daripada Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu berbunyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa itu terlindung daripada Allah Azza wa Jalla sehingga dibacakan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya. Okey, ini nak menunjukkan juga berkenaan dengan kelebihan selawat sebelum kita berdoa kepada Allah Taala. Baik, kita lihat muka surat 326. Maka barang siapa yang masih menentang ketentuan ini setelah diperjelaskan dengan lengkap, sesungguhnya dia telah menentang sunnah dan berusaha untuk menolak hadis sahih yang dengan pendapatnya sendiri. Nampak? Jadi sesiapa yang menolak berkenaan dengan pahala tidak sampai tadi kan, samalah seperti dia menentang, menolak hadis sahih. Dia tolak hadis sahih dengan pendapatnya sendiri. Boleh jadi pendapatnya dibina di atas cara taklid. Taklid mana mengikut tanpa dalil dan bukti yang benar serta tanpa sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Baik, kemudian sayangnya dalam masa yang sama mereka mengaku bahawa pendapat mereka adalah paling benar. Jadi orang-orang yang golongan yang kata tak sampai pahala untuk sedekah kepada si mati ni kan, mereka mengaku juga pendapat mereka benar. Manakala orang lain dia kata semua salah, dia kata semua bid'ah dan mungkin juga sesat menurut penilaian mereka lah. Menurut penilaian mereka, mereka anggap orang yang bersedekah, buat tahlil arwah dan sebagainya, ini semua sesat kan, sesat, bid'ah dan sebagainya. Ini menurut pada penilaian mereka lah. Maka yang terbaik bagi mereka sekarang ialah bertaubat, kata musannif atau pengarang. Baik dia taubatlah dan kembali pada ajaran yang benar serta mengikut sunnah yang sahih seperti yang diriwayatkan daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Allah Taala saja mampu memberi taufik hidayah pada kita semua. Okey. Baik, kemudian istinadkan berzikir secara berjemaah. Okey, ni kena berkenaan dengan berzikir secara berjemaah pula macam mana? Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Fazkuruni, itu kan jamak tu, ramai. Fazkuruni, maka zikir oleh kamu akan daku, ingat oleh kamu akan daku. Azkurkum, nasihat aku ikatkan kamu. Washkuruli, dan bersyukur oleh kamu akan aku. Wala takfurun, jangan kamu kufur. Jangan kamu kufur. Nampak tak? Jadi dalam hadis ini adanya galakan ataupun disyorkan kita berzikir. Dan dibolehkan berzikir secara berjemaah kat sini sebab apa? Kan kalimat jamak tu ada waw kan, jamak. Uzkuru, asalnya uskur. Uskuru, uskur, uskura, uskuru, uskuri, uskura, uskurna. Uskur, uskura, uskuru, uskuri, uskura, uskurna. Jadi fazkuru ni, ingat oleh kamu akan daku. Nampak? Zikir oleh kamu akan daku, nasihat aku zikir pada kamu. Okey. Dan ayat lain Allah Taala sebut dalam Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ala bizikrillah. Ingatlah bahawa dengan zikir pada Allah Taala tadi maka hati kita jadi tenang. Jadi kalau nak hati kita senang, selalu zikirlah kepada Allah. Kalau kita susah hati, kan, susah, stres, gelisah, betul tak? Maka banyakkanlah berzikir kepada
Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan hati kita menjadi tenanglah dengan zikir tadi. Ataupun baca Quran pun salah satu jugalah cara supaya hati kita tenang. Baik. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashi yuriduna wajahu wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Wa kana amruhu furuta. Maksudnya tuan-tuan, wasbir nafsaka, bersabarlah akan dirimu, ma'al ladzina nad'u, dengan orang-orang yang berdoa mereka itu kepada Tuhan mereka, bil ghadawati wal 'ashi, pada sebelah pagi dan juga waktu senja hari, kan, yuriduna wajhah, yang berkehendak mereka itu akan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud wajah ini keridaan Allah Taala lah. Wala ta'du aynaka anhum, dan janganlah kedua matamu berpaling daripada mereka kerana mengharapkan kehidupan perhiasan dunia. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu, dan jangan kamu mentaati ataupun mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, jangan kamu mentaati ataupun mengikuti. Tuti' kan mentaati kan, atik tuti' mentaati ataupun mengikut, ataupun ittabi' mengikut. Dan jangan kamu mengikut ataupun mentaati orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya, azzikrina, daripada ingat kepada kami, wattaba'a hawahu, dan mereka itu mengikut hawa nafsu, wa kana amruhu furuta, dan keadaan ini ataupun itu melampaui batas. Keadaan ini ataupun melampaui batas lah. Jadi dalam ayat ini menyeru pada kita supaya berzikir kepada Allah selalulah, dan juga bercampur dengan orang-orang yang selalu berzikir, sama ada waktu pagi ataupun waktu petang, dan jauhkan daripada orang-orang yang hatinya sentiasa dilalaikan dengan kehidupan dunia. Sibuk kan, ketawa ke sana ketawa sini kan, suka sana suka sini, sehingga kan dia kan kurang ataupun kurang berzikir kepada Allah Ta'ala, kurang ingat kepada Allah. Jadi orang macam tu naklah kita jauhkanlah macam tu. Apalagi kalau usia kita ni pedang dah hujung-hujung kan, kena banyak berzikir pada Allah lah. Kena kurangkan main kurangkan ketawa. Sesekali tak apalah main dengan cucu tu tak. Sesekali main dengan cucu tak apalah, ketawa sikit. Jangan wan ngatuk lebih daripada ketawa daripada cucu kan. Betul tak? Zaman sekarang dah siapa apa tu main TikTok, apa nama tu? Tuk-tuk. Tak, yang tuk-tuk tak. Latu-latu. Kan sekarang sibuk main latu-latu. Sesekali wan ngatuk nak main latu-latu boleh lah sesekali, tapi jangan lebih benar pula. Atuk pula wan lebih main latu-latu. Sampai cucu pun tak dapat nak main. Dah habis dah wan dengan lawan dengan atuk main latu-latu. Okey. Main latu-latu zaman sekarang, dulu tak adalah main latu-latu. Zaman saya pun tak adalah main latu-latu dulu kecil-kecil tu. Tak? Tapi dulu kata ada lah zaman dulu main latu-latu. Tapi zaman saya kecil-kecil tak adalah main latu-latu. Yang main latu-latu adalah latu-latu. Senapang main latu-latu tu yang masukkan apa tu, buat cendorai itulah. Ingat kan? Kan masukkan kita buat buluh tu kan, korek lubang dia, lepas tu masukkanlah buah cendorai dalam tu, tembaklah tekan tu. Tu zaman kita lah kecil-kecil dulu. Zaman sekarang mana ada main tu, tak ada. Sekarang latu-latu. Latu-latu tuan.
Tapi janganlah kan atuk dengan wan dengan berebut dengan cucu sudahlah. Lepas cucu pun dah menangis dah tak dapat main gitu. Baik, seterusnya. Tapi bahaya juga lato-lato tu kan? Bahaya kan? Boleh kena kepala. Benjol kan? Keras kan benda tu. Itu kalau benda tu kalau baling kat cermin, kat orang berdamar tu. Kan? Benjol kepala tu kalau baling kat atuk tu. Silap atuk, benjol kena ratus-ratus. Baik, seterusnya. Disunatkan bagi mereka mendirikan solat berjemaah berzikir dengan mengangkat suara setelah mengucapkan salam. Nampak? Sunat kita mendirikan selepas kita mendirikan solat berjemaah berzikir bersamalah dengan angkat suara setelah mengucapkan salam. Zikirlah. Tapi jangan kuat sangatlah. Kan? Kalau sekarang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, sampai kan kita pun dah tak faham apa dia cakap. Bila dah terlampau laju tu, dah tak jelas apa benda dia cakap. Dah tak jelas. Patutnya la ilaha illallah kan? Dah tak jadi la ilaha illallah dah. Tak apa benda dah jadi. La dia jadi kan. Masalah tu kan. Bukan tak boleh berzikir, boleh digalakkan berzikir. Tapi bila dah terlampau laju sangat tu, kan? Saya tengok kadang dalam itulah dalam FB kan. Tengoklah kadang-kadang ada berzikir sampaikan dah tak tentu arah tuan. Kan? Sampai hari semua orang dilontung ni nak menunjukkan bahawa dia ni zikir dia terlampau tinggi sangat. Bila terlampau tinggi habis semua dilontung dah terlanggar sana, dah terlanggar sini tuan. Dia dah tak boleh kontrol dah tuan-tuan. Dah boleh kontrol. Memanglah berzikir itu digalakkan kan. Tapi jangan terlampau over sangat. Bila dah terlampau over sangat, habis semua orang terima himam pun lontung sekali. Tuan-tuan, dah tak tentu arah dah. Orang pun kadang ambil pula zaman sekarang ni merakam-rakam kan. Merakam-rakam, tu yang kadang masuk dalam internet dan sebagainya. Orang pun komen lah macam-macam lah. Tuan-tuan. Jadi dah benda tu dah jadi tak elok lah. Itu. Baik, sebenarnya. Dan ketahuilah bahawa hati Malaysia itu ceria, bersemangat dan tenang. Dengan aktiviti zikir berjemaah. Ketentuan ini berdasarkan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan an Sayyidina Ibn Abbas anhuma qala inna rafa'a sautu bizikri hina yansirifun nas minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya mengangkat suara. Nampak? Inna rafa'a sauti bizikri. Sesungguhnya mengangkat suara dengan berzikir hina di ketika yang siripun nas, ketika berpaling ataupun ketika habis kan manusia minal maktubah daripada sembahyang fardu kana ala ahdi Nabi, kan adalah idea itu termasuk dalam benda yang pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda itu pernah berlaku pada zaman Nabi. Maknanya digalakkanlah juga berzikir secara kuat. Tapi jangan terlampau over sangatlah. Bila terlampau over, jadi dah tak tentu arah dah macam orang dah histeria. Tahu tak? Dah macam orang kena histeria tuan-tuan. Ya Allah. Dah tentu arah dah. Dah tak jelas apa benda yang dizikir pun tak tahu dah. Dah terlampau. Mungkin agaknya dia dah zuk kan. Zuk ataupun mungkin makam dia dah terlampau tinggi. Dia nak ada istilah tu naik syekh. Istilah naik syekh kan. Bila dia naik syekh tu yang ada tentu arah tu. Habis semua ada lontung langar-langar tu kan. Tu pun nak kena tahu juga, jaga adab juga tu. Adab kita berzikir kena ada adab juga. Bila tak ada adab jadi tak tentu arah. Tak tentu arah jadi orang komen pun macam-macam. Orang kata sesat lah macam-macam lah. Tuan-tuan, zaman sekarang ni orang cepat je komen. Baik. Habislah.
Kata ada kenduri. Ada lagi? Jamuan. Okey. Satu lagi Okey. Juga diriwayatkan daripada Sayyidina Ibn Abbas berbunyi, an Sayyidina Ibn Abbas aidan qala, kuntu arifu in qada'i salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Dia kata apa? Aku mengetahui selesainya solat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan takbir. Ibn Hafiz Ibn Hajar menyatakan hadis ini membuktikan kepada kita bahawa diboleh mengangkat suara berzikir setelah menunaikan solat. Dibolehkan kita mengangkat suara dengan berzikir setelah daripada menunaikan solat. Dan ada di kalangan kita ni buat kan. Dan ada kalangan kita ni nak cepat, nak ringkas, jadi tak ada. Sedangkan Nabi suruh jaddidu imanakum. Perbarui oleh kamu akan iman kamu dengan kamu berzikir dengan la ilaha illallah. Bila berzikir tu mana kita memperbarui semulalah akan iman kita tadi yang telah peluntur, yang lembab, lesu dan sebagainya. Kan? Jadi naikkanlah motivasi kita semula bila kita berzikir tu. Betul tak tuan? Insya-Allah sekadar itulah tentang perbincangan kita malam ni insya-Allah. Katang kita sambung lagi. Ada soalan tak? Saya tutup. Boleh. Para ulama menyatakan boleh, tak ada masalah. Bukan kita nak sembah kubur. Atau dia kata istighasah tu. Kan itu ada perbincangan berkenaan istighasah di Masjid Nilai kan. Istighasah yang Datuk Syuhada bincang dulu. Tahu bulan bila ya itu? Bulan lepas, tahun lepas kan? Hujung tahun lepas lah. Imam tak pergi? Tak pergi, ada perbincangan berkenaan istighasah. Upah tak ada masalah. Tapi sebaiknya biarlah orang kata anak cucu sendirilah. Anak cucu yang lebih afdal anak cucu sendirilah yang baca. Tapi kalau anak cucu sendiri pun tak erti nak baca, pasal upah pada orang lain kan. Upahlah niatkan untuk sematilah sampai pahalanya pada semati itu. Tapi yang paling baik ialah arwah waris sendirilah yang baca. Anak atau ayah kan, wan atau mana yang ada pertalian darah lah, tu yang paling baik lah insya-Allah. Itulah zaman sekarang ni kadang ramai kalangan ni anak-anak yang tak tahu baca Quran. Tapi dia nakkan benda tu tapi dia tak boleh baca. Just dia upah orang lain. Tak ada masalah pun kalau itu upah. Dan boleh mengambil upah. Membaca Quran kan dibenarkan. Sebaik-baik orang kata upah ialah dengan mengajar Quran kan. Mana dibolehkanlah kita mengambil upah. Tapi jangan jadikan trend macam tu. Oh, kau nak okey. 1,000. Kan? 1,000 kan. Kita orang ni ada 5 orang jadi 5,000 lah. Dia jadi macam package kan. 5,000. Dia ambil kerja dia tu, kerja mengambil upah, kerja tu habis. Pergi ke masing-masing surau, tak ada ke siapa yang ni nak sedekahkan? Kami sanggup bacakan kami. Dah jadi macam bisnes lah. Itu tak boleh tu kan. Dah jadi bisnes kat situ. Seorang dah 5,000 kan. Kalau 10 orang yang pahala dia nak sampaikan tu dah 5,000 tu kalau seorang baca. Kalau 5 orang baca dah darab lah berapa. Untung besar tu. Bisnes jadi bisnes tak boleh. Betul? Pakai wifi lah. Gitu. Kita ambil kesempatan lah. Tu juga kadang-kadang penggali kubur pun kan. Dia dah jadi macam bisnes lah untuk penggali kubur. Seorang si mati contohnya berapa dia nak ambil kan. Satu package tu. Kebiasaan dalam, kalau sini berapa? Kalau satu orang mati berapa? 1,000 lah termasuk kayapan nama 1,000 lah. Mungkin dia ambil 2,000. Dia jadi bisnes lah 2,000, 3,000 kan. Jadi dah bisnes lah macam tu. Siap ada dia punya letak harga, letak kat depan tu okey.
Okey, mandi berapa? Okey, kapan berapa? Lepas tu liang lahat berapa? Semua tu letak harga package. Jadi dia bisnes lah dia macam tu. Itu yang tak sedap tu kan. Itu tak sedap tu. Jadi bisnes perniagaan. Yalah, walaupun niat dia pada asalnya baik, nak tolong orang, nak mudahkan urusan kan. Tapi bila dah jadi bisnes tu, tak okey lah dia. Tak cantik lah Islam tu. Soal Islam ni duitan, duit. Kan? Okey? Bisa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina shadiqa wa amalan mutaqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasyana fataya alim nawilana qulubana binuri madfataka wa ta'ala ta'rifin. Allahumma faqina fidin. Allahumma faqina fidin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.